Saya buntu lagi ke? Tak tahu kat mana kita harus beli online ni. Korang masih ragu-ragu lagi sama ada sebelum ni pernah ditipu, pernah kena scam online shopping. Jadi korang masih ragu-ragu. Jadi kau nak tahu cara dia macam mana? Jom teruskan menonton. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam kembali di UF Blog Channel. Okey, pada video-video yang lepas aku ada menerangkan apa itu shopping online scammer. Dan aku juga ada menerangkan ciri-ciri shopping online scammer. Dan video aku pada kali ni aku akan menerangkan tips-tips macam mana kita nak beli barangan online dan langkah-langkah yang bagus supaya kita tak mudah tertipu lagi dan makan dengan kata-kata manis online scammer tu lah. Kan? Jadi di sini aku nak menerangkan dan berikan tips kepada korang semua cara kita beli barangan online dengan selamat. Okey, antara tips-tips kita supaya lebih berhati-hati di masa akan datang untuk membeli barangan online. Yang pertama, pastikan peniaga ni mempunyai pendaftaran perniagaan yang sah. Penting. Pendaftaran perniagaan yang sah, apa tu? SSM. Itu merupakan sijil, macam sijil lahir lah, sijil lahir sebagai seorang peniaga. Jadi membuatkan kita lebih yakin macam mana kita nak tahu dia ni penjual yang jujur ataupun tak. Tapi ada juga yang cakap dia ni ada SSM, tapi dia tetap menipu. Macam ibarat kita lah, kita lahir ada sijil lahir, tapi bila kita dah besar, kita belum tentu lagi kita ni jadi orang jahat ataupun baik. Macam tu lah. Ibarat macam peniaga ni, dia ada sijil SSM, tapi di masa akan datang tak tahu dia ni akan jadi pembohong ataupun jujur. Macam tu. Dan untuk yang pertama, korang kena pastikan peniaga tu kena ada pendaftaran perniagaan yang sah. Itu tips yang pertama. Okey, tips yang kedua ialah pastikan laman web penjual mempunyai populariti yang baik. Macam mana kita nak tahu populariti yang baik itu macam mana? Kita kan ada platform membeli belah seperti Shopee, Lazada, yang kat TV tu apa? GoShop, Wowshop, macam tu lah antara populariti untuk penjual yang baik, di mana kat situ ada ciri-ciri keselamatan untuk pembeli dan sebagai hak pengguna. Jadi untuk yang kedua ni, pastikan laman web penjual ni mempunyai populariti yang baik sebelum kita membeli barangan online di masa akan datang. Okey, tips yang ketiga ialah pastikan sekiranya kita hendak membeli sesuatu barangan online ataupun dalam media sosial, pastikan reputasi peniaga tu dalam keadaan baik dengan memeriksa komen-komen ataupun dalam Shopee atau Lazada ada star rating. Jadi benda tu penting supaya kita lebih yakin terhadap peniaga tersebut. Jadi itu antara tips yang ketiga. Pastikan peniaga tu mempunyai rating yang baik lah dalam perniagaan dia, supaya kita di masa akan datang boleh membeli sesuatu barang tanpa kena tipu. Tengok, baca komen dia, rating dia berapa star. Kalau komen yang baik-baik, Alhamdulillah. Kalau komen yang barang sampai pecah, barang yang sampai lain, kadang tak sampai. Jadi benda tu sangat penting bagi kita sebagai pembeli, supaya memudahkan kita di masa akan datang supaya tidak tertipu dengan diorang ni.
Itu antara tips yang ketiga. Tips yang keempat ialah pastikan peniaga tu mempunyai nombor telefon dan alamat yang sah. Macam mana nak tahu tu? Contohnya kalau kita dapat nombor telefon dia, kita cuba call. Dia angkat ataupun dia bagi alamat yang betul. Kalau korang yakin ada orang yang menjual di tempatnya tu, kita pastikan alamat dia tepat. Barulah kita tak mudah ditipu di masa akan datang. Jadi tips yang keempat ialah pastikan peniaga tersebut mempunyai nombor telefon dan alamat yang betul, yang sah, supaya di masa akan datang kita sebagai pembeli tak mudah kena tipu, dan sebagai langkah berjaga-jaga supaya wang yang kita nak membeli tu tak lesap dek makan dengan skamer tu. Okey, tips yang kelima ialah pastikan bila kita nak buat transaksi dan banking, kita kena kenal pasti akaun tu dalam nama syarikat dan bukannya individu. Tapi korang jangan kecam awal kenapa aku cakap individu. Okey, ada sebabnya. Contohnya kita beli barangan, pastikan dengan atas nama syarikat, bukan di dalam akaun individu. Tapi jangan melatah lu. Ada tips yang seterusnya supaya kita lebih berhati-hati. Itu antara tips yang kelima. Pastikan nombor akaun tu atas nama syarikat yang berdaftar supaya kita lebih selamat dan yakin terhadap peniaga tersebut. Okey, untuk tips yang keenam pula, sekiranya kita hendak banking ataupun melakukan transaksi wang kepada akaun individu, kita kena pastikan akaun tu dalam keadaan yang sah oleh penama yang betul, nombor kad pengenalan yang betul, nombor telefon yang tepat, dan lokasinya yang selamat, tempat yang betul-betul tempat dia berniaga lah. Jadi macam mana kita nak tahu dia ni betul-betul scammer ke tidak? Okey, untuk yang macam ni kita nak mengenal pasti dia ni betul-betul scammer ke tak, ada satu aplikasi yang korang boleh download dalam Play Store, check scammer CCID. Korang boleh search kat dalam Android aplikasi Play Store, korang download, check scammer CCID. Diorang ada terangkan bagaimana cara untuk kita masukkan nombor telefon ke dalam tu untuk mengenal sama ada betul ke scammer ataupun peniaga yang jujur. Itu tips yang keenam. Bagaimana kita jika kita nak banking ke akaun individu, pastikan nama, nombor telefon, kad kenalan dan alamat yang tepat, supaya kita lebih berhati-hati dan tak tertipu di masa akan datang. Okey, tips yang terakhir, yang ketujuh, macam mana kita nak lebih selamat dalam membeli secara online. Jadi sekiranya barang yang kita beli tu tak sampai ke alamat kita, ke tangan kita, dan sekiranya sampai pula barang lain yang kita order lain yang sampai, ataupun sekiranya barang yang sampai tu kualitinya tidak memuaskan hati pelanggan, yang pertama korang boleh buat, korang kena hubungi penjual tersebut, sama ada dia akan gantikan ke tidak, ataupun mungkin dia tertukar barang, ataupun dia tersalah pos. Dan sekiranya kita dah cuba hubungi dengan penjual tersebut tapi dia gagal untuk memberikan respon, langkah seterusnya pula korang kena buat laporan terhadap KPDNKK. Lapor segera terhadap peniaga tersebut yang menipu tu kepada KPDNKK. Ataupun korang terus boleh buat laporan polis supaya orang yang menipu kita tu
dapat segera disiasat oleh pihak berkuasa. Dan untuk platform macam Shopee dan Lazada ni, aku memang suggest untuk korang yang suka membeli belah secara online ni, jadi sekiranya barang tidak sampai, barang sampai tak memuaskan hati, jadi korang boleh hold, jangan tekan barang diterima. Korang periksa dulu barang tersebut sama ada betul ataupun tak, barulah korang boleh klik barang diterima. Barulah duit yang kita beli tu tak terus pergi ke penjual tu. Biarpun kualiti yang betul-betul sampai kat kita, barang yang betul-betul yang kita nak tu ada sampai kat rumah kita, barulah kita boleh tekan button barang diterima. Itu dua ni yang aku suka kalau buat shopping online ni lah. Okey, jadi itu saja tips daripada aku untuk korang sebagai pembeli yang setia selalu beli barang secara online. Jadi tips ni sangat berguna untuk kita semua. Jadi setakat ni video aku pada kali ni, dan aku harap jika video pada kali ni bermanfaat kepada korang semua, aku nak korang tekan button like dan share kepada semua orang supaya tips-tips ni berguna untuk orang ramai. Dan buat korang yang telah subscribe aku ucapkan terima kasih. Dan buat korang yang baru pertama kali menonton channel aku ni, dan kalau korang masih belum tekan butang subscribe, boleh tekan butang subscribe di bawah dan tekan butang loceng juga di bawah untuk menandakan korang sokong aku, dan korang tak terlepas di video-video yang akan aku post di masa akan datang. Kan ni video pada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas.